Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk topik 3 iaitu nilai dalam etika profesional. Kamu boleh rujuk dalam kertas penerangan kamu untuk nota yang lebih panjang. So first kita akan tengok objektif modul. So objektif modul pada akhir modul ni apa yang saya nak kamu buat adalah kamu mesti boleh tahu apa itu asas-asas nilai dan kamu boleh kenal pasti jenis-jenis nilai profesional. Sebelum kita mula, saya nak kamu refresh balik kata-kata kunci yang penting untuk topik 3 ni. Terus yang pertama adalah nilai. Kamu kena tahu apa itu nilai. Kamu kena boleh bezakan professional dan profesionalisme. So semua ni kita dah belajar dalam topik 1. Kalau kamu lupa, kamu boleh pergi kamu boleh baca semula lah dalam kertas penerangan atau kamu boleh rujuk slide daripada topik 1 yang saya post dalam Google Classroom. Sekarang kita masuk, kita akan tengok topik yang pertama iaitu norma profesional. Dia kata dekat sini ada 4 kemungkinan hubungan antara norma profesional dan juga norma biasa. So first, kita refresh balik. Apa itu norma? So norma merujuk kepada sesuatu yang kita biasa buat. So contohnya, norma biasa adalah bila kita jumpa seseorang, kita akan bagi salam. So itu adalah norma, sesuatu yang kita biasa buat. Bila kamu masuk rumah, kamu buka kasut. So itu adalah norma. So norma profesional adalah satu, kita tengok sama dengan norma-norma biasa. So contoh bila kamu jumpa majikan kamu akan bagi salam. So dia sama dengan norma biasa. Lepas tu, dia kata spesifik kepada norma-norma biasa. So contoh adalah suatu situasi atau dalam satu jawatan, kamu akan ada norma yang spesifik. Yang ketiga, dia kata berkaitan antara satu dengan yang lain dari segi fungsinya. Ini semua nanti kita akan bincangkan. Dan yang keempat, dia kata bebas daripada norma-norma biasa. Ada juga contohnya norma sebagai pakar bedah, kamu sebagai doktor kan. Sebelum kamu nak buat sebarang pembedahan, kamu mesti minta kebenaran daripada pesakit atau daripada ahli keluarganya kan. So, yang ini adalah contoh-contoh norma profesional. So, seterusnya kita akan cuba fahami sikit. Bila dia kata norma profesional sama dengan norma biasa. Dia kata kat sini, jika norma profesional itu adalah spesifik kepada norma biasa, ini membawa maksud bahawa norma yang sama digunakan tetapi diaplikasi dalam situasi tanggungjawab yang berbeza. So, norma biasa dan norma profesional adalah hampir sama. Cuma dalam sesuatu situasi, mungkin dia akan diaplikasi dalam situasi yang berbeza. So, contohnya dekat sini, kita tengok norma profesional. Dia kata, jangan mencuri wang syarikat atau jangan buat sebarang penyelewengan. Norma biasa yang kita tahu sebagai manusia, kita tahu, kamu jangan mencuri. So, ini lebih kurang sama kan? Okey, contoh yang kedua, dia kata, jangan berbohong kepada hakim kalau kamu seorang peguam. Norma biasa yang kita tahu adalah kamu jangan berbohong, sentiasa memberitahu perkara yang benar. Yang ketiga, macam contoh saya bagi tadi, jangan menjalankan bedahan tanpa persetujuan pesakit atau ahli keluarga. Norma biasa yang kita tahu, kita jangan membuat sesuatu keputusan yang besar tanpa meminta kebenaran orang yang terlibat. So, ini adalah contoh-contoh norma profesional dan norma biasa. So, macam saya ulangkan semula balik, norma profesional adalah lebih kurang sama je dengan norma biasa. So, dia di-apply daripada norma profesional ni, kita buat daripada norma biasa yang kita praktik dalam kehidupan seharian. So, seterusnya kita tengok relativisme etika atau dalam bahasa Inggeris kita panggil relativism. Okey, saya akan sebut relativism lah sebab lebih mudah. So, norma relativisme etika ni dia merujuk kepada kumpulan yang tertentu. So, contoh dia kata dekat sini, andai kata ada dua penyertaan yang bertentangan timbul. Misalnya, dalam satu kumpulan akan cakap benda tu betul dan satu kumpulan akan cakap benda tu salah. Okey, mungkin sekarang susah sikit nak faham, nanti saya akan terangkan. So, dia kata dekat sini, menurut pakar akan ada 3 sebab kenapa benda ni berlaku. Kenapa relativisme etika atau ethics relativism ni berlaku. So, sebab yang pertama adalah dalam masyarakat ada banyak budaya, agama, kepercayaan dan pantang larang.
Yang kedua, dia kata kepercayaan dan sikap etika tu kita belajar daripada budaya masing-masing. So maksudnya orang daripada berlainan budaya, dia akan ada sikap etika yang berbeza sebab kita belajar sikap etika dan kita akan belajar norma biasa itu daripada masyarakat kita sendiri. Dan yang ketiga, dia cakap masyarakat atau individu dan budaya yang berlainan akan cenderung untuk rasa budaya dia yang terbaik berbanding dengan budaya masyarakat lain. So contohnya lah, kita tengok contoh budaya pakai kasut. Okey. So dalam masyarakat Asia, kita dah terbiasa bila masuk rumah kita tak pakai kasut. Tetapi bila kita tengok kalau masyarakat barat, bila dia masuk rumah dia akan pakai kasut. Kita sebagai Asia, tengok sebab 3 ni, kita akan rasa budaya kita yang terbaik. Kita kata tak pakai kasut tu, kita menjamin kebersihan kan. Tapi masyarakat barat pula dia akan rasa dia punya budaya adalah budaya yang terbaik. Okey. Lepas tu kita tengok lagi contohnya, kalau dari segi agama. So contoh kita sebagai orang Islam, kita tak boleh makan daging khinzir. So itu adalah kepercayaan kita, itu adalah keperluan agama kita. Tetapi penganut agama lain boleh makan. So dari segi ini kita akan tengok relativisme ni adalah bila kita ada dua benda yang bertentangan daripada dua kumpulan manusia. So maksudnya dari dua kumpulan penganut agama, kalau kita sebagai orang Islam, kita tengok orang Islam makan daging khinzir, kita akan kata dia tidak beretika. Tetapi orang bukan Islam bila dia tengok orang Islam makan daging khinzir, kalau dia tak tahu, dia akan rasa benda tu tak salah sebab dia boleh makan. So itu adalah contoh relativisme etika. So, teori ini dikata bertentangan dengan pendapat bahawa nilai ni adalah sesuatu yang mutlak dan sama dalam setiap masyarakat. Sebab ada pakar yang cakap nilai ni adalah sesuatu yang semua orang dalam setiap masyarakat ada benda yang sama. Kita setuju dan kita faham benda yang sama. Dia kata dekat sini, teori ni boleh dipertikaikan kerana kelemahan utamanya iaitu kegagalan untuk menghubungkaitkan nilai konkret dan nilai dasar. So, apa itu nilai konkret dan nilai dasar? Kita tengok dekat sini. Nilai konkret bermaksud nilai yang khusus, hasil daripada tindakan yang khusus dalam satu masyarakat. Nilai dasar pula dia kata adalah dasar-dasar yang tak berubah dan universal dalam setiap masyarakat. So contohnya nilai dasar contohnya kita kena menghormati orang tua, menjaga alam sekitar, kita kena jangan membunuh, jangan mencuri. So itu adalah nilai dasar. Nilai konkret adalah lebih spesifik kepada satu-satu tindakan. So contohnya kita kat sini macam saya cakap tadi, masyarakat Asia kita tak terima perbuatan memakai kasut, tetapi masyarakat barat terima. Sama juga contoh penganut agama Islam, kita tak boleh makan daging khinzir, tapi agama Kristian boleh. Yang ketiga, so contohnya, yang ini adalah bila ada nilai konkret dan nilai dasar tidak berhubung kait. So contohnya, Israel, dia merasakan kekejaman Hitler atau Jerman dulu terhadap kaum Yahudi ni tak boleh diterima. Tetapi, dia rasa bila dia buat benda yang sama kepada rakyat Palestin, benda ni tiba-tiba boleh diterima pula. So ini adalah bila nilai konkret dan nilai dasar tak selari. Macam yang kita bincangkan dalam slide sebelum ni. So maksudnya dia ada kegagalan dalam menghubung kaitkan nilai konkret dan nilai dasar. Okay. Sekarang kita masuk jenis-jenis nilai profesional pula. Dia kata nilai profesional merujuk kepada obligasi. Obligasi ni pun adalah benda yang kita dah sentuh dalam topik 1 kalau tak silap saya. So obligasi adalah tanggungjawab kamu. Tanggungjawab kamu untuk menjalankan sesuatu yang betul atau sesuatu yang salah. So, kamu kena tahu. So dekat sini dia kata seorang profesional dia mesti tahu apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang. So nilai ini menggambarkan obligasi ada 3 jenis. So first adalah nilai standard. Yang kedua prinsip dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah peraturan. So, nilai standard ni dia digunakan untuk menilai sama ada seseorang tu baik atau buruk atau lebih baik atau lebih buruk. So,
So kita sebagai manusia, kita yang menentukan nilai yang perlu dijadikan sebagai nilai standard. So kalau kamu dalam syarikat, orang dalam syarikat itulah yang akan tentukan apa nilai-nilai yang sepatutnya dijadikan nilai standard untuk menentukan benda tu baik atau buruk, boleh diterima atau tak boleh diterima. So contoh yang nilai yang ada, contoh nilai kecekapan, kejujuran, kesetiaan dan sebagainya. So yang kedua kita masuk adalah nilai prinsip. So prinsip merujuk kepada tanggungjawab dan penilaian orang tu sendiri. So ini dia memberi ruang kepada seorang profesional untuk guna budi bicara dia dan buat penilaian sendiri sama ada benda tu dia sepatutnya buat benda ni atau perkara yang lain. So contoh dia bagi dekat sini, sebagai seorang jurutera, nilai standard kamu adalah kamu bertanggungjawab atas keselamatan benda atau bangunan yang kamu reka bentuk. Lepas tu, tetapi kamu sebagai seorang profesional, kamu diberi tanggungjawab dan penilaian kamu sendiri untuk tentukan apa cara atau kaedah yang paling sesuai untuk kamu capai kamu punya nilai standard, iaitu tanggungjawab ke atas keselamatan benda atau bangunan yang kamu bina. So ini terpulang kepada kamu untuk kenal pasti dan pilih kaedah yang sesuai mengikut penilaian kamu sendiri. So kamu ada budi bicara kamu sendiri. Okey. Seterusnya kita masuk yang ketiga, iaitu peraturan. Peraturan dia menentukan tugas, tingkah laku, tindakan yang kamu mesti buat sebagai seorang profesional. Ini adalah untuk bertindak, tujuan dia adalah untuk mengelak daripada kamu bertindak sesuka hati. So dia berlainan pula dengan yang prinsip tadi. So contohnya macam kat sini, dia kata seorang doktor, contoh yang sama macam kita bincang tadi, sebelum buat pembedahan dia mesti bagi tahu dan dapatkan persetujuan daripada pesakit atau ahli keluarga pesakit tersebut. So ini adalah satu peraturan. So bila peraturan kamu mesti ikut. Kalau macam tadi prinsip, kamu masih lagi ada budi bicara kamu. So kamu boleh buat penilaian sendiri. Tapi bila sesuatu itu dah diletakkan sebagai peraturan, kamu mesti ikut dan kamu mesti patuhi. Okey, yang last sekali. Okey, yang last sekali kita akan tengok kesedaran etika seorang profesional. So tahap kesedaran etika dipengaruhi oleh beberapa faktor. So yang ini kita akan tengok macam mana seorang manusia tu kita akan buat satu keputusan yang berkaitan dengan etika. So contoh first kita akan tengok peringkat perkembangan moral. So peringkat perkembangan moral sebelum ni kita akan tengok ada peringkat ni kan, bayi, ada peringkat remaja, ada peringkat dewasa. So seorang bayi dia takkan dapat buat keputusan moral yang sama dengan seorang yang dewasa. Sama juga dengan remaja, dia takkan sama dengan dewasa sebab peringkat perkembangan moral dia ni tak sama. So ini kita akan tengok daripada segi sebelum suatu keputusan dibuat, kamu akan kena tengok dulu apa peringkat perkembangan moral dia. Lepas tu dia akan ada beberapa faktor. So contoh, faktor yang pertama adalah ciri-ciri individu. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, budaya kerja. Dan yang keempat, isu kritikal. So contoh ciri-ciri individu, kita sentuh dalam topik yang kedua hari itu kan. Ada teori-teori, contoh teori kepribadian mulia. Ada teori deontologi. So setiap individu dia berpegang kepada teori etika yang berbeza. Sama ada kamu sedar ataupun tidak. Contoh orang yang memegang teori hak asasi. Contoh, dia akan buat keputusan dengan mengutamakan hak asasi diri dan hak asasi orang lain. Kalau orang yang pegang teori deontologis, dia akan rasa dia sentiasa ada tanggungjawab untuk buat keputusan yang sentiasa untuk ikut peraturan dan buat keputusan atau tindakan dia mesti ikut peraturan yang dah telah ditetapkan. Dan ada juga orang yang pegang kepada teori kepribadian mulia. So maksudnya dia akan buat setiap keputusan dia akan bergantung kepada sikap dia sebagai orang yang baik hati, orang yang contoh penyabar. So, ini adalah 3 teori. So bila sesuatu keputusan dibuat, dia bergantung kepada individu tu. Yang kedua, bergantung kepada struktur organisasi. So dalam organisasi tu, jawatan yang dia pegang, organisasi dia macam mana. So kamu punya keputusan pun akan berubah. Yang ketiga adalah budaya kerja. So contoh, kalau kamu bekerja dalam budaya tempat yang mementingkan produktiviti. So contoh kamu kena sentiasa capai target yang ditetapkan. So keputusan yang kamu buat akan dipengaruhi oleh budaya kerja kamu.
Kalau contoh budaya kerja kamu pula adalah, contoh yang, berpasukan. So, bila kamu buat sebarang keputusan kamu, kamu akan libatkan pasukan kamu contohnya. Sebab itu adalah budaya di tempat kerja kamu. Yang keempat adalah isu kritikal. So, bila kamu nak buat sesuatu keputusan, kamu akan tengok, isu tu tahap kritikal dia macam mana. Kalau tahap kritikal dia yang tinggi, keputusan kamu mungkin akan berubah. Kalau tahap kritikal dia yang rendah, mungkin keputusan kamu akan berubah juga. Lepas tu dari situ kamu akan ada hasil perlakuan kamu. So dari hasil perlakuan ni baru kamu akan tengok sama ada perlakuan kamu beretika atau tidak beretika. So kita cuba tengok sebagai contoh. Contohnya kamu adalah seorang yang dewasa. So kamu bekerja di tempat kerja. Kamu ada situasi kamu adalah ada seorang pelanggan maklumkan pada kamu buat aduan yang barang yang dia terima rosak. Okey. So dari sini kamu akan tengok first, apa ciri-ciri individu kamu. Kalau kamu seorang yang berkepribadian mulia contoh, so kamu akan tenangkan dia, kamu akan bercakap dengan baik. Kalau kamu seorang deontologis, kamu akan buat ikut peraturan atau ikut kod etika yang dah ditetapkan. Lepas tu kamu akan tengok juga isu ni kritikal atau tidak. Barang ni rosak sampai tahap macam mana. Kamu perlu tangani isu ni dengan segera atau tidak. Oh, sorry. Lepas tu baru kamu akan tentukan hasil perlakuan kamu. So, apa hasil tindakan kamu? So, contoh mungkin kamu akan ganti atau kamu kata kamu akan maklumkan kepada penyelia kamu contoh. So, ini keputusan kamu sama ada ini atau ini akan bergantung kepada kamu punya struktur organisasi dan budaya kerja kamu. Lepas tu dari situ baru kita akan tengok kamu punya perlakuan ni beretika ataupun tidak beretika. So, ini adalah kesedaran etika seorang profesional. Okay, sampai di sini sahaja kita punya kelas hari ini. Kalau kamu ada sebarang soalan, kamu boleh message atau post dalam grup. Nanti saya akan postkan Google Form untuk kamu kongsi pendapat kamu mengenai topik ni. Okey, kamu boleh isi dekat situ, pastikan kamu jawab. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum.